A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inni a'udzubika an adilla aw udal aw azilla aw uzal aw adlima aw udlam أو أجهل جهل علي. اللهم أكرمنا بنور الفهم وأخرجنا من ظلمات الوهم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أما بعد. قال المصنفان رحمهما الله تعالى ونفعنا بهما وبعلومهما في الدارين آمين. Al-Iktibas. Baik, masuk pada Al-Muhassinat lafziyah yang kedua, kan? Jadi al-muhassinat al-lafziyah ada 3 yang disebut dalam ni. Yang pertama al-jinas, yang kedua al-iktibas, dan yang ketiga as-saja. Ada 3 lah. Jadi semalam kita dah lihat kita dah bincangkan dah berkaitan dengan jinas, apa makna jinas dan pembahagian jinas kepada jinas tam dan juga jinas ghair tam, kan? Ini kita nak masuk al-iktibas. Pun tak susahlah al-iktibas ni, mudah aja dan juga ringkas je pengajian dia. Kita tengok dekat al-qawaid. Al-qawaid. Jadi kaedah yang ke-69, kata musannif, kata pengarang rahimahumullah, al-iktibasu tadminun nathri awisy-syi'ri syai'an minal Qur'anil Karim awil hadits syarif min ghairi dalalatin ala annahu minhuma wa yajuzu an yughayyira fil atharil muqtabasi qalila. Tu muktabis ke muktabas? Muktabas. Sini muktabis. Betul dia muktabas lah. Muktabis tu orang yang ambil ayat daripada Quran dan hadis tu letak dalam kalam dia. Kalau muktabas tu apa yang diambil. Baik, apa maksud iktibas? Jadi kata pengarang, iktibas tu adalah tadminun nathri awisy-syi'ri. Maksudnya memasukkan ke dalam ayat prosa. Nathar ni ayat prosa, ayat biasa ni lah, ayat prosa ataupun syair. Dia memasukkan ke dalam ayat prosa ataupun ke dalam syair, ataupun bahasa kita puisi lah. Puisi. Dia masukkan apa? Dia tadmin syai'an minal Qur'anil Karim awil hadits syarif. Dia masukkan dalam ayat prosa ataupun ayat puisi itu sesuatu daripada Al-Quran ataupun hadis. Hadis Nabi SAW. Dia masukkan tu min ghairi dalalatin ala annahu minha. Dia masukkan ayat Quran ataupun hadis masuk ke dalam kalam prosa ataupun puisi itu tanpa sebarang petunjuk, yang menunjukkan bahawasanya ayat Al-Quran ataupun hadis tu daripada Al-Quran ataupun hadis. Faham? Ayat tu ayat dia. Kalau dia buat syair tu syair dia. Tapi dia masukkan ayat Quran, kan? Kita pinjam kata-kata Al-Quran tu atau dalam hadis Nabi tu, dia jadikan tu sebagai kalam dia. Faham tak? Tanpa ada sebarang petunjuk bahawasanya ayat Quran ayat tu merupakan ayat Quran ataupun ayat tu merupakan hadis. Kalau dia kata itu adalah ayat Quran ataupun itu adalah hadis, dia tak jadi sebagai iktibas. Contoh, Ustaz duk cakap, lepas tu Ustaz kata qala Nabi SAW. Yang tu ada petunjuk bahawasanya itu adalah perkataan tu adalah perkataan daripada hadis. Yang tu tak dinamakan iktibas.
Begitu juga kalau ustaz duk cakap ni, lepas tu ustaz datangkan ayat Quran, ustaz kata qala Allahu Ta'ala, ustaz sebut ayat Quran. Jadi yang tu pun bukan iktibas juga. Faham? Sebab iktibas ni dia tak ada sebarang petunjuk ataupun isyarat bahawasanya ayat tu daripada Al-Quran ataupun ayat tersebut daripada hadis. Itu iktibas. Dia tak ada dalalah. Min ghairi dalalatin ala annahu minhuma. Nah, itulah makna iktibas. Sampai situ. Kemudian dia pengarang sebut wa yajuzu an yughayyira fil athari al-muqtabasi qalilan, dan harus seseorang yang memasukkan ayat Al-Quran ataupun hadis tu, harus untuk dia mengubah, harus untuk dia ubah fil athar. Athar tu merujuk kepada teks lah, Al-Quran ataupun hadis. Jadi harus untuk dia ubah sikit teks yang diambil tu sedikit, ikut kesesuaian kalam dia. Boleh jadi dalam ayat Al-Quran tu domer dia, tapi dia tukarlah kepada domer kamu, ikut kesesuaian kalam. Ataupun domer dalam ayat Quran tu domer kamu, dia tukar kepada domer dia. Dia faham? Nanti kita akan tengoklah contoh-contoh dia. Kita akan lebih jelas lagi ta'rif yang disebut oleh pengarang. Itulah iktibas. Ataupun dalam erti kata yang lain, iktibas ni serapan kata. Dia serap ambil ayat Al-Quran ataupun hadis, masuk dalam kalam dia, sama ada kalam prosa ataupun kalam syair, tanpa sebarang petunjuk ataupun isyarat bahawasanya kata-kata tersebut daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi SAW. Tujuan dia apa? Apa tujuan dia? Kenapa dia serap masuk, ambil ayat Quran masuk dalam kalam dia, dan juga hadis masuk dalam kalam dia? Tujuan dia nak ambil kekuatan tu, kekuatan kalam Quran dan juga hadis tu, kan? Sebab kalam ni tak sama, kan? Al-Quran ni dia ada balaghah dia, kan? Ada kekuatan dia. Sebab tu taksir ataupun kesan kata-kata seseorang terhadap seseorang yang lain tu pun tak sama. Betul tak? Ada orang tu bila dia cakap tu, kita cakap deep, kan? Maksudnya kata masuk dalam hati tu, kan? Ada orang dia cakap biasa aja. Boleh jadi ada dua orang nasihat kita, dua-dua nasihat benar yang sama, tapi A nasihat kita tak rasa apa, tapi hak B ni nasihat kita terasa pedih. Pasal apa? Kan? Kadang nasihat tu benda sama aja, tapi kadang penggunaan kata, susunan kata, kan? Jadi semua tu dia ada kesan dia. Sebab tu setiap kalam tu dia ada kekuatan dia lah. Jadi penyair ataupun orang yang cakap ni, dia nak ambil kekuatan bahasa Al-Quran ataupun hadis tu, dia serap masuk. Faham? Dia serap masuk kata-kata daripada Al-Quran ataupun hadis Nabi masuk dalam kalam dia, tanpa ada isyarat pun kata itu daripada Al-Quran ataupun daripada hadis. Itu yang dimaksudkan dengan iktibas. Tengok pada Al-Amsilah, contoh dia. Qala Abdul Mu'min Al-Asfahani, dia kata la taghurrannaka minadh dhalamati kathratul juyushi wal ansar, innama nuakhiruhum liyaumin tashkhasu fihi al-absar. Jadi yang dalam kurungan tu, itu adalah iktibas. Itu adalah iktibas, ataupun itu kita kata kalam yang muktabas, kalam yang diambil daripada Al-Quran masuk dalam kalam dia. Ada disebut tu ayat Quran? Tak ada, kan? Dia datangkan ayat, tiba-tiba dia masuk akhir tu, dia sambung dengan ayat Quran, tapi dia tak sebutlah kata tu ayat Quran. Tapi orang yang sering membaca Al-Quran, dia ingat ayat-ayat Quran, dia tahulah, oh ini ayat Quran ni. Jadi dia serap
ayat ataupun kata-kata daripada Al-Quran masuk dalam kalam dia. Maksudnya dia kata janganlah kamu terpedaya daripada orang-orang zalim tu. Jangan kamu terpedaya oleh banyaknya tentera-tentera mereka dan juga penolong ataupun pengikut mereka. Tengok orang-orang zalim tu, mereka ni zalim, tapi tentera ramai, hebat, ada kekuatan. Lepas tu ada banyak pengikut, ada banyak orang yang bantu, kan? Tapi jangan kita terpedaya dengan tu. Jangan pula kita anggap itu pula yang itu mereka tu di atas kebenaran. Kalau hari ni kita tengok, oh hebat Amerika, Israel apa semua kan. Jangan kita sangka mereka tu di atas kebenaran pula. Faham? Jadi jangan, dia kata la taghurannaka minal zalamati kasratul juyush, iaitu fa'il ialah fa'il taghur. Gharra yaghurru. Fa'il itu kasratul juyush wal ansar. Jangan terpedayalah, kan? Nampak elok apa semua okey, kan? Innama nuakhiruhum, ni ambil pada ayat lah, kan? Innama nuakhiruhum li yaumin tashkhasu fihi al-absar. Hanya saja kami melambatkan, mentakhirkan, melambatkan mereka itu kepada hari yang terbeliak padanya mata-mata. Tashkhas maksudnya melihat sesuatu tanpa dia berkelip, kan? Apabila seseorang tu buka mata dia, kan, dan dia tak berkelip, itu kita panggil, disebut sebagai tashkhas. Tashkhasu fihi al-absar. Syakhasa basaruhu, maksudnya apabila seorang tu dia buka mata dia tanpa dia berkelip. Kita panggil terbeliak lah bila orang dia tengok, kan. Terbeliak mata dia, dia berkelip tak? Dia tak berkelip lah. Bahasa kita sebut terbeliak lah. Kemudian yang kedua, rahalu falastu musailan an darihim ana bakhi'un nafsi ala atharihim. Jadi yang dalam kurungan itu ambil daripada ayat, kan? Rahalu, maksudnya mereka pergi. Ada perkataan rehlah tu ada perkataan ni lah. Rahalu maksudnya mereka pergi. Falastu musailan an darihim. Aku tak tanya dah. Dia kata aku tak bertanya lagi tentang kediaman mereka, kan? Dia jadi sebab sedih, kan? Dia kata ana bakhi'un nafsi ala atharihim. Aku tak bertanya lagi dah tentang kediaman mereka sebab aku akan bakhi'un. Bakhi'un ni juga dengan maksud bunuh ataupun membinasakan. Aku akan membinasakan diri aku ataupun membunuh diri aku selepas pemergian mereka, kerana menanggung kesedihan dan duka cita. Kalau dalam ayat macam mana? La'allaka bakhi'un nafsaka, kan? Ini ditukar, bakhi'un nafsi. Itu masuk dalam kaedah tadi tu. Wa yajuzu an yughayyira fil atharil muqtabasi qalilan. Boleh untuk seseorang itu untuk ubah teks yang diambil itu sedikit sesuai dengan ayat dia. Ayat fala'allaka bakhi'un nafsaka. Sini bakhi'un nafsi, sebab kena dengan ayat ni, ana bakhi'un nafsi. Jadi tak ada pun isyarat ataupun petunjuk kata perkataan ni, frasa ni daripada ayat Al-Quran. Kemudian yang seterusnya kata Abu Ja'far, la tu'adin nasa fi awtanihim qallama yur'a gharibul watani
wa idza ma syi'ta 'aisyan bainahum khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Mana perkataan yang diserap ambil daripada Al-Quran ataupun hadis? Khaliqin nas bi khuluqin hasan. Ni ambil daripada mana? Ambil daripada hadis, kan? Apa? Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Ittaqillaha haitsuma kunta. Suruh apa? Bertakwalah kamu kepada Allah di mana pun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata, dan ikutilah kebaikan. Wa atbi'is sayyi'atal hasanah, ikutkan kejahatan tu dengan kebaikan. Bila kita buat satu kejahatan, kan, cukup ikuti pula, susuli pula dengan kebaikan. Tamhuha, mudah-mudahan kebaikan yang kita buat itu memadamkan kejahatan yang kita buat. Bukan bermakna bila kita jatuh dalam satu kejahatan ni, kita terus buat jahat, tak. Maksudnya bila kita buat satu kesalahan, buat pula kebaikan-kebaikan selepas tu. Mudah-mudahan kebaikan yang kita buat tu memadamkan dosa-dosa kejahatan yang kita buat. Innal hasanat yudhibnas sayyiat, dalam Al-Quran sebut, kan. Jadi kebaikan-kebaikan tu menghilangkan as-sayyiat, kejahatan-kejahatan yang kita buat. Lepas tu akhir hadis tu khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Maksudnya suruh santuni orang ramai. Santuni orang ramai dengan akhlak yang baik. Dia ambil daripada hadis tu lah. La tu'adin nas. Jangan kamu bermusuh dengan orang ramai. Fi autanihim, di tanah air mereka. Kita duduk tempat orang, jangan musuh dengan orang, kan? Tu yang doa sebut semalam tu, ardihim ma dumta fi ardihim, kan? Wadarihim ma dumta fi darihim. Ardihim maksudnya kita redakan mereka, bagi mereka puas hatilah, selama mana berada di di tanah mereka, di bumi mereka. Wadarihim maksudnya dar daripada mudarah, dara yudari, mudaratan. Maksudnya ambil hati, kan? Dia ambil hati. Maksudnya ambillah hati mereka selama mana kamu berada di rumah mereka. Kita duduk rumah orang, ambil hati ni nak buat macam kita, nak buat macam kita ni ada kat rumah kita. Dia nak tunjuk kerah kepala dia. Dak, aku tak kira aku macam ni. Kan? Duduk rumah orang, ikutlah undang-undang rumah orang tu, kan? Dia kat rumah dia pakai slipper, dia masuk rumah orang pakai slipper kak. Itu contoh. Macam itulah, kan? Sama lah macam kita berguru pun. Kalau kalau dulu kami ada seorang guru kami ni, dia tak bagi tulis atas kitab. Faham? Dia tak bagi tulis atas kitab. Dia nampak macam jadi conteng kitab. Dia suruh tulis kat kertas lain. Faham tak? Tapi guru kami yang seorang lagi, ni Syekh Abdullah tu, dia tak bagi tulis atas kitab. Hak seorang lagi pula Syekh Ihab tu, rahimahumullah, dua-dua dah meninggal dah. Syekh Ihab tu, dia kalau dia tengok kitab bersih, dia bising pula. Dia kata, ni apa dia ni? Hak mengaji apa? Kan? Tak ada apa ni, bersih, nazif. Dia kata, apa yang hang tulis? Dia suruh tulis dekat dalam kitab tu, supaya tak hilang, ada kat situ. Tulis kat kertas lain lagi, kertas tu pula hilang. Faham tak? Tulis kat kertas lain, kan, nak baca kitab, tapi dia punya dobit dia duduk dekat kertas lain. Lepas tu kertas tu hilang. Hilanglah dobit tu. Ni nak buat macam mana? Ikut je lah. Faham tak? Boleh jadi kita tu kita selesa tulis dekat kertas lain, ataupun kita lebih selesa tulis dekat dalam kitab. Tapi dah bila kita berguru dengan syekh tu, kita ikutlah syekh tu. Faham tak? Ambil lah hati dia.
Walaupun mungkin kita ada kita punya kemahuan sendiri ataupun kita punya kecenderungan sendiri. Faham? Jadi dekat Syekh ni ataupun adalah ketah lain tu, dan tulis kat ketah tu kan. Tapi bila dengan Syekh ni tulis dalam kitab. Walaupun ustaz lebih suka tulis dalam kitab kan. Tapi dah Syekh tu suruh tulis ketah lain. Tak payahlah nak berkerah tunjuk kerah kepala kita kat depan ni. Ada Syekh, saya suka tulis dalam ni, saya tulis dalam ni kan, nak agak lawan dia. Tu tak cerdik lah nama dia kan. Benda tu kalau senyap hang buat cara mengaji, ikut je, settle kan. Itu lebih baik. Dia tak ada, bukan berkaitan dengan halal haram pun. Faham tak? Jadi sambung balik. Perkataan Abu Ja'far ni, dia kata la tu'adin nas fi awtanihim. La tu'adin nasa fi awtanihim. Jangan bermusuh dengan orang ramai di tanah air mereka. Qallama yur'a gharibul watani. Jarang, qallama sedikitlah, jarang sekali lah diraikan orang asing. Gharibul watan. Ni dak pergi tempat orang, dia orang gharib, dia orang dagang, pergi memusuh pula dengan orang tu kan. Jadi sedikit sekali lah, jarang sekali nak diraikan orang asing ni kan. Biasanya orang duk tahankan ni orang anak tempat lah, anak watan. Ni tak, bukan anak watan, orang dagang, tiba-tiba pergi bermusuh dengan orang. Ni satu nasihat lah, irsyad. La tu'adin nas fi awtanihim. Jangan duk bermusuh dengan orang ramai di tanah air mereka. Qallama yur'a gharibul watani. Jarang sekali diraikan orang asing. Wa idza ma syi'ta 'aisyan bainahum, apabila kamu mahu hidup di samping mereka, di antara mereka, khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Dia datangkan hadis kan. Jadi kadang kalau orang yang tak tahu hadis, dia macam tak tahulah kata tu, lafaz tu daripada hadis, sebab dia selit masuk dalam tu, dalam ayat dia, dalam syair dia. Khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Apabila kamu mau hidup di samping mereka, maka santunilah orang ramai itu dengan akhlak yang baik kan. Al-bahsu. Jadi dua contoh tadi daripada Quran, iktibas daripada ayat Al-Quran. Cuma contoh yang kedua tu dia ada tukar sikit, dan contoh yang ketiga ni daripada hadis Nabi SAW. Al-bahthu al-ibaratani allatani bainal aqwas. Aqwas jamak kepada kaus. Yang sebut bahasa Melayu dia? Kaus. Kan ayat kan dia ada dia punya tu. Atau panggil kaus. Kurungan tu kurungan tu panggil kaus. Jadi kalau dua kurungan, bainal kausain disebut. Ayat dalam dua kurungan. Aqwas tu jamak dia lah. Jadi dua ibarat. Al-ibaratan allatani bainal aqwas fil misalainil awwalaini. Dua ibarat yang berada di antara kurungan-kurungan di dalam dua misal yang pertama. Ma'khudhatani, kedua-dua ibarat tersebut diambil minal Qur'anil Karim, daripada Al-Quran. Wal ibaratul lati baina kausain, dan ibarat yang ada di antara dua kurungan, fil misalis salis, pada misal yang ketiga, minal hadis syarif. Ibarat tu daripada hadis Nabi SAW. Wa qad dhammana al-katibu awish syairu kalamahu hadhihi al-athar asy-syarifata. Dan dia kata penulis ataupun penyair, dia telah memasukkan dhammana, dia telah memasukkan kalamahu, dimasukkan ke dalam kalamnya hadhihi al-athar asy-syarifah, akan asar-asar yang mulia ni, ayat-ayat Quran dan hadis tadi itu, min ghairi an yusarriha bi annaha minal qur'ani awil hadis, tanpa dia menyebut secara jelas, secara jelas bahwasanya al-athar, ayat Quran dan hadis tu daripada Quran atau daripada hadis.
Apa tujuan dia? Wa gharaduhu wa gharaduhu wa gharad apa ni al-madhkur min al-katib aw syair. Gharad penulis ataupun penyair min hadza tadmin daripada tadmin daripada penyerapan ataupun pemasukan apa ni ayat Al-Quran ataupun hadis ke dalam kalam dia ni. Gharad dia, tujuan dia an yasta'ira min quwwatiha quwwatan. Dia nak pinjam daripada kekuatan asar ayat Quran dan hadis tu, dia nak pinjam kekuatan, satu kekuatan, kekuatan daripada ayat ataupun hadis tu. Wa an yakshifa an maharatihi, dan dia nak singkapkan kemahiran dia fi ihkamis silah baina kalamihi wal kalamil ladzi aqadahu. Nak singkapkan kemahiran dia dalam mengukuhkan hubungan di antara kalam dia dan juga kalam yang dia ambil. Kan? Sampai kadang orang tak perasan, kata ni ayat Al-Quran kan. Kecuali orang yang dah terbiasa dengan ayat Al-Quran dan hadis Nabi. Kalau orang tak biasa tu dia dia tak tahu lah. Kan, sebab dia tak ada isyarat kepada sumber asal dia. Dia tak ada isyarat pun itu ayat Al-Quran ataupun hadis. Ini memerlukan kepada satu kemahiran lah. Kan? Wa hadha an-naw' yusamma iktibasan. Pada wa hadha an-naw' yusamma iktibasan, dan naw' ini kita kata apa? Inilah buat masukkan kalam, masukkan dalam dia punya kalam dia ayat Quran ataupun hadis tanpa menjelaskan itu daripada Quran ataupun hadis, ini dinamakan sebagai iktibas. Wa idza ta'ammalta ra'aita annal muktabisi. Tu muktabis tu orang yang ambil ayat Quran dan hadis masuk dalam kalam dia tu. Adapun ayat Quran dan juga hadis yang diambil tu dinamakan muktabas. Wa idza ta'ammalta, apabila kamu perhatikan, ra'aita, kamu akan dapati annal muktabis, bahwasanya al muktabis orang yang ambil ayat Quran dan hadis tu masuk dalam kalam dia tu, qad yughayyiru qalilan fil atharil lati yaqtabisuha. Dia orang ni kadang-kala dia ada menukar sedikit apa ni athar, yakni ayat Quran ataupun hadis, dia tukar sikit teks Quran dan hadis yang diambil tu. Kal misalis tsani, seperti misal yang kedua. Idzil ayah, kerana ayat yang asalnya adalah fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Jadi dia tukar sikit. Jadi boleh, dia tak semestinya kita ambil sebiji-sebiji. Tak. Kita boleh tukar mengikut kesesuaian ayat yang kita buat. Habis ya? Mudah ya, iktibas. Boleh tengoklah contoh tamrin yang pertama tu. Nombor satu tu dia kata ightanim faudakal fahim qabla an yabyadda fa innamad dunya jidarun yuridu an yanqadda. Dia selit dalam ayat dia, ayat Quran. Ightanim maksudnya ambil peluang, rebut peluang. Ightanim khamsan qabla khamsin. Kan? Hadis. Apa ni, rebut 5 perkara sebelum 5 perkara. Ightanim khamsan qabla khamsin. Rehan buat lagu. Kan? Jadi rebut 5 perkara, yang tu rebut 5 perkara lah. Yang ni ightanim faudaka. Faudaka ni rambut. Tak? Rambut yang belah tepi ni lah, kan? Belah apa, kat belah telinga ni, belah tepi. Kat bahagian tepi ni kanan dan juga kiri. Biasanya uban-uban dia akan tumbuh bahagian-bahagian tu dululah, kan? Biasanya lah dia akan tumbuh bahagian, nampak kadang-kadang bahagian-bahagian tepi ni, kat bahagian telinga tu. Jadi dia kata ightani faudakal fahim. Al-fahim ni aswad, hitam. Sebenarnya dia kata rebutlah peluang rambut kamu yang hitam qabla an yabyadda, sebelum dia berubah jadi putih. Apa maksud dia?
Maksudnya apa? Maksudnya manfaatkan waktu muda, rebut peluang waktu muda sebelum tua. Jadi kalau nak buat ayat biasa, kita cakap macam tadilah. Rebut waktu muda kamu ni sebelum kamu tua. Tapi dia buat ayat lain. Tapi maksud dia sama tak? Maksud dia sama. Iqtanim faudakal fahim. Maksudnya rebut peluang rambut hitam kamu, rambut kamu yang hitam sebelum dia berubah jadi putih. Maksudnya rebut peluang waktu muda kamu sebelum tua. Fa innamad dunya, kerana asalnya dunia tu jidarun yuridu an yanqadda. Dunia tu ibarat dia seperti apa? Dinding yang nak runtuh. Kan? Jadi jidarun yuridu an yanqadda itu adalah ayat yang diambil daripada Al-Quran, dari surah Al-Kahfi kan. Dia masuk, diserap masuk dalam dia punya ayat. Kemudian wa katabal qadi al-fadil, ini nama dia kalau tak silap, al-fadil ni dia merupakan seorang qadi. Dia tulis fi raddi ala risalah, dia menulis membalas satu risalah. Dia rad maksudnya dia apa? Reply. Reply mesej, ni reply risalah lah, reply mesej lah juga kan. Tapi mesej berbentuk surat lah kan. Dia nak balas satu surat. Dia pun katalah warada alal khadimi alkitabul karim fashakarahu wa qarrabahu najiyya wa rafa'ahu makanan aliyya wa a'ada alaihi asra syabab wa qad balagha minal kibari itiyya. Kan? Kita dengar pun sedap kan? Walaupun tak faham. Kan? Dia masukkan apa ayat-ayat Quran dalam ayat dia. Al-Khadim tu merujuk pada dia lah. Maksudnya dia yang dapat, tapi jadi Al-Khadim tu merujuk kepada dia lah. Cuma dia sebut ni seolah-olah dia tengah bercakap tentang orang lain. Tapi sebenarnya merujuk kepada dia. Warada alal khadim, dialah sebagai al-khadim, orang yang berkhidmat. Jadi dikata telah datang kepada al-khadim dia al-kitabul karim. Maksudnya risalah itulah al-kitabul karim. Fasyakarahu, lalu al-khadim ni pun berterima kasih kan kepadanya, wa qarrabahu najiyya. Tu elan Zat. Fasyakarahu wa qarrabahu najiyya. Jadi sampai kepada dia, pada khadim, kepada dia lah kitab tu, lalu dia berterima kasih dan wa qarrabahu najiyya. Yang ni dia dalam bawah tu dia sebut wa qarrabahu najiyya ai ja'alahu munajian. Dia menjadikan apa ni kitab tersebut, kitab risalah tersebut sebagai kita kata apa, najiyah, teman bisik lah. Mudah faham, teman bisik, jadikan dia dekat. Najiyah ni apa ni, munaji. Najiyah maksudnya munajian. Dan dia jadikan sebagai teman bisik. Wa rafa'ahu makanan aliyah, dan dia mengangkatnya ke tempat yang tinggi. Wa qarrabahu najiyah tu ayat Quran. Dia selit masuk dalam tu. Wa rafa'ahu makanan aliyah, itu pun ayat Quran, dia selit masuk. Wa a'ada alaihi asra syabab. A'ada ada dhamir mustatir, huwa kembali kepada al-kitab. Jadi kitab itu mengembalikannya al-khadim itu asra syabab, zaman muda dia. Kitab tersebut mengembalikan zaman muda dia. Wa qad balagha minal kibari itiyya, sedangkan dia telah tua. Al-khadim tu sedangkan dia telah tua, tapi kitab tu tak tahulah apa dia kan.
isinya. Jadi dia kata dia telah mengembalikan kepadanya zaman muda dia sedangkan dia telah tua. Jadi waqad balagha minal kibari itiyya, itu adalah ayat Quran yang diselit masuk dalam ayat dia. Jadi ada tiga lah kan, ada tiga ayat yang diselit dalam ayat dia. Okey. Kemudian waqala fi hamamiz zajil. Hamam ni burung apa, hamam zajil ni burung hak hantar surat tu. Zajil ni dulu kan orang pakai burung kan. Itu burung yang digunakan untuk hantar surat lah. Macam dulu orang ikat dekat kaki dia kan. Ataupun ikutlah kat mana kan. Depa akan selit-selitkan tu. Kat tengkok dia ke. Jadi dulu pakai burung. Jadi hak cakap ni tak tahu siapa dia. Kan merujuk kepada qadi ni. Allahu alam. Jadi seorang ni dia cakap tentang burung penghantar surat tu. Dia kata tentang burung ni, dia kata waqad kadat an takuna minal malaikah. Jadi burung penghantar surat ni hampir-hampir dia tu jadi seperti malaikat. Kadat an takuna minal malaikah. Fa idza nitat bihar riqaq, apabila digantung ataupun diikat padanya ar-riqaq. Riqaq ni kertas tu lah, kertas surat tu. Kan? Riqaq jamak kepada riqah. Apabila diikat ataupun digantung padanya kertas surat ataupun risalah tu, sarat, maka jadilah dia yang mempunyai sayap. Yang mempunyai sayap 2, 3 ataupun 4. Sarat uli ajnihatin masna wa thulatha wa ruba'. Jadi itu ayat Quran tu. Kan? Dia selit ambil surah apa tu? Nisa. Ada satu lagi kan kat awal surah. Uli ajnihati ni. Masna wa thulatha wa ruba' tu Nisa. Kan? Dia ada awal surah tu. Surah Fatir. Okey. Jadi hangpa boleh tengok lagi lah. Lepas tu la adimatid wa min kitabin li Muhyiddin Abdi Zahir la adimatid daulatu bayda suyufihi allati yara biha alladhina kadzabu ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Tu dia buat dah dalam kurungan tu kan. Jadi dalam kurungan tu yara bihal ladzina kadzabu 'ala Allahi wujuhuhum muswaddah. Jadi yang tu dia selitkan dalam ayat dia tu. Kemudian syair selepas tu, aqulu wa qad ra'aitu lahu sahaba minal hijrani muqbilatan alaina wa qad sahhat ghawadiha bihatlin kahatalin. Itu apa dia? Bihatlin hawalaina sududu wala alaina. Yang ni ambil daripada hadis. Hawalaina doa tu kan. Bila hujan kita kata hawalaina la alaina. Jadi hawalaina sududu wala alaina. Jadi hawalaina wala alaina iaitu serapan. Diserap masuk hadis, diserap masuk dalam ayat dia. Rubba bakhilin law ra'a sa'ilan la dhannahu ru'ban rasulal manuni la tazma'u fi nazri min nailihi hayhata lima tu'adun. Itu dia ambil dalam Quran kan, hayhata lima tu'adun. Dia kata orang bakhil ni kalau dia tengok orang yang meminta, orang bakhil kan. Bila dia tengok orang yang meminta-minta ni kan, dia akan sangkakan itu adalah utusan kematian. Kerana takut. Kalau orang tahu kata main nak ambil nyawa dia kan, takut tak? Takut lah. Seolah-olah macam tu lah, main nak ambil harta dia. Macam nak ambil nyawa dia.
Dia kata la tazma'u fin nazri min naili, jangan dambakan. Jangan dambakan walaupun sedikit daripada orang ni lah. Jangan dambakan daripada mencapai pemberian dia walaupun sedikit. Hayhata lima tu'adun, jauh sekali lah untuk dicapai apa yang kau dijanjikan, kan? Allahu ta'ala a'lam. Itulah sedikit sebanyak kaitan dengan iktibas. Banyaklah Imam Ghazali pun dalam kitab dia pun kadang banyak juga. Kitab apa? Tak ingat dah ada baca kitab tu. Dalam dia punya mukadimah pun, lepas tu dia punya ayat-ayat selepas tu pun banyak diselit-selitkan ayat Quran. Dia banyak iktibas ambil daripada ayat Quran. Allah Ta'ala a'lam. Kita sambung muhassinat lafziyah yang ketiga, as-saj'u. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wa la asrina insana fi khusr alladhina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr.